Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ini Ustazah akan mengajar subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, Ustazah sediakan rakaman video yang awak boleh rujuk. Okey. Kita akan masuk unit 1 gerak gimnas. Okey, sebelum itu Ustazah nak memperkenalkan nama Ustazah. Nama Ustazah Khadijah Tahara binti Abdul Rahim. Okey, untuk subjek pendidikan jasmani, Ustazah akan mengajar awak untuk tahun ini. Okey. Sebelum tu Ustazah nak awak sediakan buku awak. Buku aktiviti pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey. Untuk gerak gimnas terdapat kemahiran imbangan. Okey, dalam kemahiran imbangan terdapat 3 jenis imbangan. Pertama, imbangan dinamik, imbangan statik dan imbangan songsang. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai imbangan dinamik. Okey, rujuk pada skrin yang Ustazah pada slide yang Ustazah sediakan di skrin ni. Okey, nampak. Hari ini kita akan belajar mengenai imbangan dinamik. Okey. Sebelum kita masuk imbangan dinamik, kita kena ketahui dulu apa itu maksud imbangan. Okey. Maksud imbangan iaitu keupayaan individu untuk melakukan posisi badan pada kedudukan asal dan mengimbangi kedudukannya dalam masa yang lama. Maksudnya, bila seseorang tu buat imbangan, posisi badan dia kena dalam kedudukan asal sahaja. Tidak boleh bergerak, tidak boleh bertukar kedudukan dan dia kena mengimbangkan kedudukan posisi badan dia tu dalam masa yang lama. Itu yang dimaksudkan dengan imbangan. Okey. Dan kedua, maksud dinamik. Maksud dinamik pula imbangan badan seseorang yang tetap semasa melakukan pergerakan. Okey. Untuk imbangan badan seseorang yang tetap semasa melakukan pergerakan, dia maksudnya badan seseorang hendaklah bila dia melakukan imbangan tu, dia kena sama saja daripada mula sampai habis. Sebab tu dia kata badan seseorang yang tetap semasa melakukan pergerakan. Maksudnya bila dia melakukan imbangan angkat kaki sebelah, dia hanya angkat kaki sebelah saja. Dia tak akan angkat kaki sebelah kanan kiri. Bila dia angkat kaki belah kanan, maksudnya belah kanan saja dia angkat. Okey. Itu maksudnya maksud dinamik. Okey. Tengok pula sebelah. Okey, ini dia. Ini yang Ustazah cakap tadi. Dalam kemahiran imbangan terdapat 3 jenis imbangan. Kita hanya belajar mengenai imbangan dinamik. Dalam imbangan dinamik pula terdapat lagi 2 jenis permainan yang digunakan. Okey, yang pertama two tug walk. Okey, itu nama permainan dia. Okey, permainan ini dimainkan secara individu. Maksudnya dimainkan secara seorang. Okey, lepas tu bagi permainan ini, pemain memerlukan keseimbangan tubuh badan. Okey, dalam apa-apa permainan yang melibatkan imbangan, contoh macam two tug walk ni, mereka kena ada keseimbangan tubuh badan. Maksudnya badan dia kena seimbang lah. Lepas tu nombor 3, faktor yang mempengaruhi permainan ni ialah luas tapak sokongan. Maksudnya luas tapak sokongan tu keadaan. Tapak tu maksudnya bila nak imbangan, lantai kena luas. Lepas tu bilangan tapak sokongan dan kedudukan pusat graviti. Maksudnya keadaan persekitaran awak kena luas supaya awak boleh buat imbangan. Okey.
Okey, ini Ustazah ada sertakan. Okey, ini dia yang dimaksudkan. Ini permainan yang dimaksudkan tadi tu. Tu tahu tak? Inilah cara permainan dia. Okey, nampak dia dimainkan secara individu. Nampak dia main seorang-seorang. Okey. Permainan ni dia main, dia angkat kaki sebelah, berjalan. Dia angkat kaki, nampak tak? Dia angkat kaki sebelah ni. Yuk, lepas tu dia buat macam gini sampai habis. Ini namanya posisi badan dia daripada awal sampai habis sama sahaja. Okey. Okey, lepas tu kita tengok pula imbangan dinamik yang kedua iaitu pergerakan lipat. Okey, ini permainan yang kedua dalam imbangan dinamik, nama dia pergerakan lipat. Okey, pergerakan lipat ini pula dimain secara berkumpulan. Okey, berbanding dengan permainan yang nombor satu tadi, dia dimain secara individu, manakala permainan yang kedua dimain secara berkumpulan. Lepas tu, cara untuk mengekalkan keseimbangan badan adalah dengan meluaskan tapak sokongan. Kalau permainan yang pertama tadi, keluasan tapak kena luas. Kalau yang ini, kita kena meluaskan. Maksudnya, kita kena luas. Macam kita kena buka kita punya langkah tapak tu dengan besar. Itu maksud dia meluaskan tapak sokongan. Okey, nombor 3. Sekiranya luas tapak sokongan dikecilkan, pemain tak dapat mengekalkan keseimbangan badan secara bermain sebab dia bermain secara berkumpulan. Jadi bila dikecilkan langkah dia tu, tapak tu maksudnya langkah, pemain tidak akan dapat mengekalkan keseimbangan badan. Okey, contohnya kita tengok macam permainan ni. Inilah dinamakan permainan pergerakan lipat. Okey, nampak tak? Dia macam ni, dia dimainkan secara berkumpulan. Okey, dia kena berjalan daripada mula ni sampai habis, sampai tamat ni secara posisi macam ni. Itu sebab dia kata dia kena buka luas pergerakan dia. Dia tak boleh kecilkan. Kalau dia kecilkan, maksudnya dia tak boleh nak bergerak lah. Okey. Okey, faham? Okey, jadi untuk di sini saja kita punya pembelajaran hari ini. Dan Ustazah nak awak buat latihan muka surat 2. Umpamanya ni Ustazah dah letakkan latihan muka surat 2 dan muka surat 3 yang ada dalam awak punya buku aktiviti. Ustazah nak awak buat berdasarkan nota yang Ustazah bagi tadi. Nota yang Ustazah baca tadi, yang Ustazah terangkan tadi. Okay, kat situ awak boleh dapat dia punya jawapan. Tapi awak kena baca dulu lah contoh. Dia suruh awak isikan tempat kosong. Semua jawapan tu Ustazah awak boleh cari dekat nota yang tadi Ustazah bagi tu. Dekat slide yang Ustazah terangkan tadi tu. Okey. Okey, sampai di sini saja kelas kita hari ini. Dan Ustazah tamatkan rakaman tu sekarang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.